Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan pergi ke trading view dulu untuk di Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhan. Kemudian nanti di trading view Zul akan pergi ke chart Bitcoin untuk terang apa yang dah akan berlaku, adakah kita ada good momentum untuk naik atau tidak. Kemudian kita akan tengok agak beberapa ada 3 request daripada Zul punya YouTube ahli member daripada Discord tu dia akan terangkan di sini. So pada pagi let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So inilah Coin Market Cap. So dalam masa tempoh 24 hours malam ataupun performance untuk hari ini hari Rabu, so ini hari Selasa, so seperti total market sedang berada di 1.65 trilion. So tak banyak berlaku perubahan dalam masa 2 hari ni. Volume juga drop daripada 150, 120 dan 81. Sebab apa quarter drop? Sebab apa untuk currently market quarter waiting untuk Fed new, bukan FUD, FED ataupun FOMC mengenai polisi-polisi di US. So seperti untuk hari besok, so either malam ini ataupun malam besok tu lupa tarikh sebab apa date kuartal US dengan Malaysia kita expect kita cepat sehari. So meaning kalau kita cepat sehari meaning expect mungkin malam ini ataupun malam besok. So guys, let's go kita pergi ke tengok harga semasa untuk ni, untuk harga di bawah untuk pagi ni. So walaupun Bitcoin berada di 436, so untuk dalam tempoh 24 hours malam kita still walaupun 24 hours belum lagi kuartal berlaku complete, kita ada masih lagi 1 hour. So in 1 hour kalau kita drop ke 35 ataupun bawah lagi ni, ini kita akan percentage kita akan bertukar menjadi hijau. So pembet untuk current time BTC 0.7, Ethereum 0.8, kuartal sedang melakukan peningkatan 3.5 hampir 4% untuk Binance, hampir 3% untuk di Solana, kuartal Cardano hampir 3% dropping. So mostly semua sedang melakukan recovery. Jikalau sekiranya Bitcoin stabil ataupun Bitcoin melakukan kenaikan, inilah good potential, adalah good untuk altcoin. Sebab apa? Sekiranya Bitcoin recovery, altcoin akan recovery dengan lebih banyak. So, sebab tu ada beberapa altcoin yang buy hold dalam portfolio adalah coin-coin yang kata good fundamental. So guys, let's go kita pergi ke chart untuk tengok chart BTC. So inilah coin market cap. So untuk di chart BTC, apa yang nak tengok adalah sekarang ni pergerakan bercakap ada 40 dan 30. Apa-apa saja line kawasan ni adalah hanya noise, adanya pergerakan yang kuartal untuk Zul kata tak penting untuk Zul pergerakan tadi. Tapi untuk inilah kuartal ni lah 15 minit kalau kita di 1 hour. So 1 hour kita akan seperti untuk pergerakan macam mana untuk kan berdasarkan RSI. So kalau semalam tu ajarkan RSI, ini tu akan sentuh juga sedikit stop RSI. So bila kita tahu RSI dan stop RSI, kita tahu RSI untuk kita tahu pergerakan sama ada bullish ataupun bearish ataupun quarter position untuk pergerakan price. Untuk stop RSI kita akan tahu momentum sama ada ready untuk naik lagi ataupun tidak. So untuk di Bitcoin, so Bitcoin juga expected ada satu resistance di kawasan 3837. Untuk hari ni semalam kita touch, hari ni untuk 2 hari, satu hari Isnin kita touch, hari Selasa pun kita touch lagi. So ini dah 2 touch kemudian fail untuk breakout. So kenapa expected untuk sekarang price sedang buat consolidation di atas kawasan ni. Ini dalam kawasan support sebelum ni 36 dan resistance kawasan 37.9. So expected untuk price akan buat consolidation kawasan ni disebabkan untuk di 1 hour jika RSI dah pun berada di atas 50. So 50 ke 70 expected kita akan sedikit moment kuartal good untuk kuartal dalam bullish. Kuartal pergerakan tu expected more naik ke atas. And berdasarkan stop RSI, so stop RSI sekiranya stop RSI berada di bawah di oversold, so meaning sekarang ini kuartal untuk di 1 hour kita expected untuk ada good possibility untuk price naik lagi. So apapun expected mungkin akan holding. So meaning macam untuk di chart ataupun di chart di BTC sebenarnya di bawah 40 kita dalam bearish market maksudnya, tapi untuk sini bullish sedang fight. So meaning kita kita akan ada good momentum, ada peluang untuk percentage untuk naik lagi. So apapun inilah 1 hour. Kalau ikutkan di 4 hours macam mana pula, 4 hours kita tengok ada expected untuk sedikit weak. So meaning untuk 1 hours ya mungkin dalam untuk hari ni mungkin kita ada skill lagi memiliki peringatan. Untuk meaning untuk hari ni mungkin kita dalam 24 hours mungkin hanya kita sideways, tapi untuk dalam 4 days, untuk 4 day pula, untuk 4 hours, so minimum kata more, kata expected kalau 4 hours ni kita akan tengok more kepada pergerakan yang lebih panjang untuk 1 ataupun 2 hari. So untuk RSI kita masih lagi berada dah pun breakout 50. So adakah dia mampu untuk naik ke atas? Naik atas ni and naik atas ni baru kita akan expected dia ada good possibility untuk sampai resistance, kemudian ada sikit rebound. Rebound tu kita tak nak lebih pada 50. So now kita dah break, kemudian kita tengok stop RSI dah pun berada di overbought. So meaning untuk long term
kata long term untuk cakap ni, kita market still lagi dalam kawasan bearish. Sebab tu kita tengok momentum untuk RSI tu ataupun pergerakan kita still lagi untuk major time frame, kita still lagi dalam bearish market. Yes, kita dalam bearish market, tapi untuk di 1 hour possibility untuk dalam tempoh 24 hour, kita ada possibility untuk price naik. Tu price naik sampai mana bergantung kepada momentum dan pergerakan market, pergerakan news ataupun news yang keluar. So meaning cakap kita ada Fed news untuk hari besok. So meaning apa yang berlaku, kita akan price expect akan buat consolidation yang kawasan ni. Apa-apa saja news untuk besok akan ada huge impact untuk market, sama ada dia breakout untuk pergi atas ke 40 ataupun terus ke drop balik ke bawah. Expect kalau drop bawah selepas 30, kerana kita ada minor 31 dan expect kuartal strong support di 30 yang tu nantikan, iaitu kita cakap 30 adalah kawasan Dubai, 40 tu kawasan dia akan TP sikit 20%. Kenapa tu akan TP sikit 20%? Expected bila berlaku ni mencakap di 4 hours kita pun dah high, expected kita akan drop ke expected apa yang berlaku, kita akan naik. Kemudian RSI berada di overbought. Kuasa kita akan ada huge kata correction sikit, sebab kita ada support kawasan ni, kita akan ada minor drop. So minor drop ni dua 20% kat sini tu boleh buy balik menggunakan 20% tadi. So meaning tu dapat asset. Ini kalau contoh tu akan jual aset Bitcoin tu sikit kawasan ni, contohlah tu jual satu Bitcoin, kata expert kat sini tu akan boleh buy balik dengan harga yang sama tu. Sebab apa? Harga profit tu gunakan laju buy di kawasan bawah, meaning mungkin tu akan dapat 1.5 Bitcoin. Itu hanyalah bukanlah kata satu tu nak terangkan dalam nombor tu untuk anda mudah faham. So untuk di Bitcoin itu juga meaning kita akan turunkan dia punya average disebabkan tu dapat kata ibarat dapat coin tu tanpa mengeluarkan modal. Sebab apa? Dia hanya menggunakan profit yang sedia ada. So itulah yang selalu dia buat untuk turunkan dia punya average tanpa mengeluarkan modal. Tu nak dia nampak sini whatever di kawasan 40 dia akan TP 20%. Untuk expected dia akan small drop tak kisah mana, expected dalam 0.5 kalau ikutkan Fibonacci. Kalau tarik yang ini dan ini ke expected 0.5, tu expected dia akan rebound balik di kawasan 36 untuk sebelum dia berlaku lagi. Orang kata expected price naik lepas ni bound ke 36, so RSI ke 50, so meaning dia tak break bawah, seperti akan ada good bound untuk ni atas. Sekiranya ada break turun bawah, meaning kita akan ada huge fall out untuk price drop lagi deep lebih pada, meaning kita buat lower low, higher low, expected kita buat another lower low. So another capacity lower low kita adalah expected di kawasan minus support itu 31, ataupun yang tu tunggu adalah di kawasan 30k ataupun 29k untuk di Bitcoin. So itulah pergerakan Bitcoin yang tu tengok sekarang ni untuk pergerakan apa yang berlaku. So 1 hour, yes kita ada possibility 1 hour melakukan ada mesti lagi momentum naik. Tapi seperti untuk di 1 hour ni momentum ni adalah kita expected momentum untuk sideways saja. Ikutkan kita ada support, dan support ni now price sedang bermain di kawasan ni sampailah nanti maybe sampai temu besok untuk kita tengok pergerakan kuartal news daripada Fed. So lagi kita continue dengan kata permintaan punya kata ahli membership atau YouTube membership ataupun di Discord. So yang pertama ada tanya pasal Fitrad Network ni, FTX. So nanti chat-chat ni anda boleh dapatkan dia punya Discord, nanti tu akan sharekan link. So untuk ni tu akan tengok di network dia kat mana. Network market adalah berada di Uniswap. So ini kita perlu pergi ke Uniswap untuk anda buat yang ni. So nanti kalau ikutkan kena tu buka ni. Apa kita pergi dulu. So net kita akan pergi net dulu, iaitu di Seawall. Seawall kalau ikutkan ada di KuCoin. So kita akan buat Seawall di KuCoin. Alright, CWAR-USDT. So coin-coin ni lah bukan coin tak ada. Ini adalah hanya coin permintaan daripada Zul punya subscriber. So ini tu akan cuba buatkan technical analysis anda untuk bantu anda tengok chart ni macam mana. So kita akan pergi ke daily terus. So untuk daily apa yang berlaku, price ini dah apa naik, kemudian berlaku kata seperti yang ni sebab di coin baru. Rug pull lah tu tak pasti data ni betul tak. So kalau ikut data ni betul lah. Untuk ni sini dah pun berlaku rug pull. So kalau ikut coin-coin ni untuk gara-gara market, untuk di bearish market ni sepatutnya anda boleh elakkan dulu untuk coin-coin macam ni. So ini sebab apa kita suka daripada kenaikan higher low ke higher high, kata open price and then higher high daripada pergi, seperti kita berada di last support. Dan last support ni dah menjadi strong support, kawasan strong resistance. So minimum selagi mana price tu tak berjaya naik ke dalam lebih inilah last support kata lantai. So now price dah jatuh di bawah lantai. So apa yang berlaku, price tu saja mandel ada something wrong. Dan kita pun dalam bearish market. So untuk coin ni expect anda boleh elakkan untuk kata buy. So untuk kali ni apa yang boleh berlaku, anda boleh buat kata ada dollar cost kata cuba untuk kurangkan average anda ke kawasan anda punya kata
current price. So seperti anda boleh exit bila-bila masa, sebab apa kalau exit anda tak rugi yang banyak lah. So untuk kalau ikut coin ni, untuk masih coin baru, so apapun dia fundamental, anda perlu kaji dia fundamental, anda tengok adakah coin ini ada kata future added value untuk coin ni, adakah masa depan untuk coin ni yang ada ke depan expected reward ni, mungkin game coin tu sekiranya ini adalah anda kata nak kata buy juga, seperti kalau anda nak hold expected swing low ini daripada body to body, kita akan nampak yang ni expected price dalam buat consolidation kawasan ni. Ini kalau price break bawah daripada rimbun, itu kita kata macam cakap lah, di dalam bearish market ni, Bitcoin jatuh 80%, kita akan tengok ada coin yang akan terus lupus dalam pandangan kita. Meaning coin tu akan terus kuota tak valid, terus coin tu memang kuota terus kuota jatuh, and kuota akan tak mampu bertahan tu, meaning dia tak akan recovery. Meaning semua buyer dah pun run. So untuk coin macam ni, anda elakkan. Tapi kalau yang dah buy, hopefully anda buy hanya dengan percentage yang sikit. Macam juga so ada juga invest coin-coin macam ni, tapi invest yang kata 1% daripada dia punya total portfolio tu. Meaning hopefully masa anda invest coin-coin macam ni, untuk peringatan, invest coin ini expected duit yang anda invest tu expected terus loss. Sebab apa? Inilah kata baru, kata coin baru, kemudian kata kita tak tahu lagi kita punya planning ataupun future punya, bila kita perlu edit untuk kata kaji dulu. Sebab apa? Kita perlu tengok performance untuk coin ni. So untuk currently kita tengok performance untuk coin ni adalah bet tak dapat bertahan. So meaning kita buyer dah pun run dalam market tu, seperti probably boleh jatuh lagi below. So meaning kalau ikutkan harga terendah lah, harga terendah kita tengok harga ini adalah di kawasan 0.08 sen. So ada possibility boleh jatuh. Sebab apa? Kita dah tak ada support. Last support yang kita ada ialah kata opening price itu, iaitu di kawasan 0.08 sen. So inilah coin Siwa. Kemudian next coin kita akan pergi juga Dream. Ada Dream market dia di coin kat Dream USDT. So yang ni nanti tu akan letakkan tu punya di, untuk yang ni sebab ada ini chart apa, ialah chart Siwa USDT. Itu kan kat di ni. Kemudian anda boleh tengok lah ni ada request. So dia punya di trade view anda boleh tengok request ada algo near. So meaning anda boleh monitor lah kat ni. Meaning kalau ada ditanya, kalau anda tak ada tanya di punya Discord, meaning tu kan update kawasan ni, anda boleh tengok tu, itu di chart. Kemudian next kita akan pergi juga coin iaitu Dream. So Dream masa tu pernah buat dan dia punya analisis tu DREAMS Dream. Okay, yang ni. So okay, sama juga kuota chart ni pergerakan lebih kurang sama je dengan kuota Siwa tadi. So apapun coin ni sama juga, kuota yang sama, price drop dah pun jatuh betul-betul di sebelah support dia tu 0.006 sen. So macam lah, hopefully anda invest duit yang betul. So kalau anda dah invest duit salah, jadikan dia sebagai pengajaran. Iaitu apapun untuk long term kita tak rugi, anda perlu kaji dia macam fundamental. Kalau anda hopefully anda hanya invest kuota duit yang kata anda boleh loss. Sebab apa? Coin macam ni adalah bukan good. Secara fundamental pun kita tengok bukanlah good. Tapi apapun, inilah baru starting. Kita hanya starting. So kalau anda nak invest kat kawasan ni, anda yakin dengan dia punya kuota long term, yes, anda boleh tak target. Contoh 0.3 sen. Kalau anda nak kuota dapatkan 10,000 coin, yes, silakan 10,000. Tapi make sure 10,000 kuota 10,000 coin itu adalah anda guna duit yang anda boleh expected loss. So meaning kalau projek ni gagal, so anda akan hilang anda punya modal. So itu untuk di Dream. So next coin tadi adalah kuota ada di Uniswap ni. Expected ini kita nak tengok dia punya chart. So mungkin kat sini kita akan tengok chart dia. Kalau ada, sebab apa gini tak ada, sebab apa dia hanya aja di Bitcoin Network dan Uniswap tu. Untuk mencakap untuk currently, so kita tengok chart dia, so tu tak dapat nak cari chart dia kat sini, tu tak dapat nak access chart. So apapun kalau ikutkan, mungkin anda boleh share tu punya macam mana anda tengok chart dia. Yes, kita boleh cari sebab apa, tapi kalau nak cari sini memang aku makan masa sikit tu, nanti video tu lama. So nanti mungkin tu akan share, sebab apa yang tanya dia pun di kuota di Discord tu, nanti tu akan cuba cari dia punya and then tu share dekat sana. So apa guys, untuk hari ni itulah kuota yang kita tengokkan lu Bitcoin tu. Kita perlu tengok pergerakan Bitcoin, sudah dah sharekan, iaitu pergerakan Bitcoin kuota untuk kita ada, yes, ada momentum untuk kenaikan disebabkan stok pun melakukan recovery semalam. So apapun untuk Bitcoin untuk minggu ni, kita still lagi tunggu hari Jumaat kita ada option close untuk monthly punya close. Kemudian kita ada juga untuk yang minggu ini adalah per hari esok adalah yang kita tunggu-tunggu, iaitu polisi daripada Fed. Apakah polisi yang dia, adakah polisi yang diumum tu akan menyebabkan market US drop lagi? Sekiranya market US drop, kita akan seperti semua market di US akan drop, and Bitcoin dan juga
market-market lain juga akan turut drop. So meaning expected bukan Bitcoin saja melakukan dropping. Untuk kari normal, bukan orang kata Bitcoin ni kata secara fundamental Bitcoin is orang kata good. Bitcoin sedang kata future punya value dia bertambah. Kita ada institusi besar masuk tu. Fundamental untuk Bitcoin ataupun kripto strong, tak ada masalah. Expected kita sepatutnya akan melakukan kenaikan, tapi hanya yang menjadi sebabnya lah disebabkan the whole world market sedang drop. So bukan expected sebab itu juga untuk besok news daripada Fed adalah menentukan segalanya. Sekiranya Fed kata buat kata news kata yang data-data yang kata tak bagus, so meaning market US stock akan drop lagi. So meaning the whole world akan expected akan mengalami yang sama. Bitcoin juga akan turut akan terasa tempias tu. So meaning Bitcoin cakap untuk kawasan di bagi tu senang je. Whatever antara 40 dan 30 adalah kawasan resistance. 40 Zul akan TP sikit, 30 Zul akan buy sedikit. So mudah bagi Zul untuk line-line kuning atas ni hanyalah sekadar untuk kita tengok momentum sekarang. Untuk kalau ikutkan line kuning tu juga 1 hour, yes 1 hour still lagi kata untuk berakan RSI pun kita stand dalam bullish. Tapi di 4 hours kita seperti untuk kata dah weekend lah kata dah kata ada opportunity untuk naik kawasan ni, tapi seperti RSI ataupun dah atas apa yang berlaku, dia nampak ini kata pergerakan hanya sementara, kemudian dia akan drop balik ke bawah. So meaning kita akan seperti kata more highly kita akan seperti another break ke bawah ataupun at least dia return balik ke kawasan 32 untuk buat pergerakan. Sama ada kalau ada strong balik, kita akan seperti double bottom dan breakout trendline ni ada high possibility untuk naik atas balik. Tu meaning untuk current market wait and see. Bagi tu tak ada sebarang pembelian dan kuota penjualan selagi mana tak sampai punya major support dan major resistance. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So jumpa anda lagi untuk kata pagi besok. So malam ni tak ada review sebab apa, untuk the whole week untuk akan kerja petang. So meaning review hanya ada di sebelah pagi. So guys, jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.